Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd, alhamdulillah, pada tengah hari ini 14 Zulhijjah 1441 Hijriah bersamaan 4 Ogos 2020, kita telah sama-sama menunaikan solat fardu zuhur berjamaah yang dipimpin oleh Tuan Imam kita Al-Fadhil Ustaz Ashraf Khalid bin Fazil, dibantu oleh Tuan Bilal, iaitu Fadhil Ustaz Ahmad Syarif bin Ramli, dan terima kasih diucapkan kepada kedua ustaz yang membantu mengimarahkan sembahyang fardu zuhur berjemaah sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin bismillah, juga ucapan terima kasih dirakamkan dan dipanjatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam surau ini dan juga yang mendengar suara kita ini, yang mana terlibat sebagai petugas majlis ibadah korban semalam. Mudah-mudahan khidmat bakti tuan-tuan akan diberi nilai yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikurniakan ganjaran yang sebaik-baik darinya, insya-Allah. Dan mudah-mudahan bersama dipanjangkan umur untuk kembali bersama-sama dalam majlis ibadah korban pada tahun akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, kuliah zuhur kita diteruskan dengan kupasan kitab Safinatun Najah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Alim Al-Fadhil Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala, sampai kepada fasal yang berikutnya. Kita masuk pada bahagian perbincangan berkenaan taharah, iaitu bersuci, fasal yang kelima.
Tajuknya syarat sah istinja. Jadi tuan-tuan, benda ni dah banyak kali diulang, macam saya sebut dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Pergi masjid tuan-tuan, ini tajuk dia. Pergi surau, ini tajuk dia. Anak-anak kita belajar di sekolah kafar pun, ini tajuk dia. Tak ada tajuk baru, ini tajuk dia. Tapi kita kongsikan juga kerana untuk manfaat kita bersama, kita ulang balik ingatan kita dan pemahaman kita tentang perkara-perkara asas fardu ain. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa yang diberitahu oleh sahabat-sahabat kami, ustaz-ustaz yang bertugas di pusat latihan Pulapol sebagai contohnya, mereka beritahu pada kami, kata tahap pemahaman fardu ain pelatih-pelatih konstebel sangat mendukacitakan. Ada yang tak reti, tak buta Al-Quran. Ada tunjuk Quran tak boleh baca, tunjuk surah Yasin tak boleh baca. Apa yang boleh? Fatihah di bibir saja. So baca muqaddam pun tak boleh baca. Buta Quran, bukan buta huruf lagi, dah buta Quran terus. Jadi perkara-perkara ini kita ambil sebagai peringatan. Maka kita dalam pasukan ini kita menyampaikan perkara-perkara yang asas, untuk diulang balik, diulang kaji, diingati balik, supaya pemahaman kita itu jadi baik. Itu dia tuan-tuan, tujuan dia. Lagipun kita dah mengaji beratus-ratus hadis sebelum ni. Tak kurang dari 120 hadis kita dah bincang. Kita dah kongsi dalam kuliah zuhur ni. Tibalah masanya kita kongsi tentang perkara fardu ain pula, dan juga yang berkaitan dengan Al-Quran. Baik, fasal yang seterusnya itu fasal yang kelima. Faslun, syurutu ijza'il hajari thamaniyah. Syarat-syarat sah istinja menggunakan batu ada 8. Jadi tuan-tuan manalah tahu kan, kuat pergi masuk hutan, bawa air mineral berbotol-botol tapi tutup minum. Kalau kita nak buang air macam mana? Di sana ada keharusan menggunakan batu sebagai alat bersuci, alat istinja, alat bersuci, membersihkan kemaluan yang selepas membuang najis, sama ada buang air kecil atau buang air besar. Kita biasa air kan, memang pun instrumen ataupun alat utama beristinja ialah air, betul. Tak kira lah duduk di mana pun, di Malaysia ke, di Arab ke, di Arab Saudi ke, di kutub utara, kutub selatan ke, kalau beristinja memang kita guna air. Kalau kutub selatan lagi syok, pakai air batu, ais. Pakai ais. Sebab ais itu adalah air sebenarnya, air beku kan. Tapi kalau tak ada air, ataupun air yang ada pada kita hanya untuk minum sahaja, kan? Jadi boleh guna alat-alat yang lain, antaranya batu. Tapi dia ada syarat. Ada 8 syarat menggunakan batu sebagai istinja. Apa dia? Yang pertama, an yakuna bi thalathati ahjar. Mestilah menggunakan 3 biji batu. Atau dalam setengah-setengah buku fardu ain, batu sebiji pun boleh, tapi bersegi 3. Mana nak cari tu? Cik Zul nak cari kat mana batu segi 3? Kalau banyak dapat tak apa. Jadi carilah 3 biji batu. Itu dia. Penulis kitab ni menyebut ayyakuna bi thalathati ahjar. Mestilah menggunakan 3 biji batu. Kemudian
Yang kedua ni wa ay yunqiyal mahal, mestilah membersihkan tempat keluar najis. Maknanya kita guna batu tu sebagai istinja tu, mesti tempat keluar najis itu bersih. Boleh bersih dengan batu tersebut, dengan menggunakan batu tersebut, ya. Sama ada kubul ataupun dubur. Apa kubul? Tempat keluar air kencing kita tu. Apa dubur? Tempat keluar air najis, buang air besar. Kan? Kalau orang Melayu disebut dengan izin jubur. Kalau sebut jubur tu tahulah, tempat keluar najis, tempat keluar berak tu. Tu dia dengan izin. Kan dalam parlimen ni guna izin ni, kita mengajar pun kena izin juga, dengan izin. Kalau kita nak guna perkataan yang pelik-pelik, dengan izin. Kalau kita tak guna, itu yang orang salah tafsir. Orang kata ustaz jahat, mulut jahat. Orang kata ustaz mulut tak ada filter, tak tapis. Orang kata ustaz suka cakap benda kotor, kan? Sebenarnya benda tu ilmu, ya. Mungkin hati pendengar itu yang kotor, sebab dia menilai ustaz yang cakap tu cakap tak betul dia. Sedangkan dia beritahu ilmu, kan? Kita yang fikir kotor, kan? Jadi kita tomah ustaz tu suka cakap kotor, kan? Suka cakap lucah yang tu, kan? Sedangkan ilmu kita tak beritahu, kan? Tu kena faham betul macam ni, kan? Kalau orang tak faham dubur, sebab dubur ni bahasa Arab. Tak percaya tanya Ustaz Syahrir. Duburun tu bahasa Arab, min duburiha, kan? Dalam ayat Quran disebut, kan? Ya, waktu Nabi Yusuf nak lari dari Zulaikha, Zulaikha tarik baju Nabi Yusuf sampai koyak. Tiba-tiba Aziz pun nampak. Aziz terkejut tengok, apa jadi ni? Zulaikha kata Yusuf nak goda dia. Yusuf ni lah nak goda saya bang, dia nak ajak saya berzina. Yusuf kata tak adalah tuan, kata isteri tuan ni yang nak ajak saya berzina. Jadi dengan takdir Allah, seorang budak kecil belum lagi boleh bercakap, baby lagi, dia yang beritahu. Dia kata kalau Yusuf ini bajunya koyak belah depan, Yusuf yang salah. Kalau baju Yusuf koyak dari belakang, tu perkataan dubur tu, dubur tu belakang, maknanya Zulaikha yang salah. Jadi dubur ni bahasa Arab, jubur bahasa Melayu. Tapi orang dengar kotor, ustaz ni cakap kotor, dah ustaz kena buang daripada ngajar di masjid. Itu yang berlaku sebab salah faham, kan? Baik, jadi kena faham betul. Batu ni kalau kita guna dia, boleh bersih tempat keluar najis kita yang depan atau belakang, dan belakang, maka sah penggunaan batu itu sebagai alat istinja. Kemudian yang ketiga, alla yajiffan najas. Najis tersebut mestilah belum kering lagi. Mana belum kering, bau keluar tu, belum kering, belum kering di tempat dia tu, di kubul ataupun di dubur. Kalau dah kering tak boleh pakai batu dah, kena guna air. Kalau belum kering, boleh guna batu tersebut. Kemudian wa alla yantaqila, najis tersebut mestilah belum berpindah lagi. Apa makna yang belum berpindah lagi tu? Najis tersebut masih belum berpindah lagi. Maksudnya yang melekat di tempat keluar tu. Kalau kita berak memanglah nampak tarik keluar, kan? Kalau kita kencing nampak air kencing keluar, kan? Yang melekat di tempat kita buang air kecil tu, melekat di kita punya, dekat kita punya zakar, ataupun dengan izin kotor. Minta maaf kak, nanti akak kata Ustaz Azmi ni cakap kotor, pergi cakap dengan pengurusi surau.
Pengurusi surau tak tahu apa-apa, terus tembak saya. Saya tuju kata tengok tuan ni, Datuk tengoklah rakaman saya ni, ada saya cakap kotor tak agak. Saya kata nak bagi orang faham. Kalau lelaki kotor, kalau perempuan tu tak tahulah kak, saya tak tahu, saya bukan perempuan ataupun sebelah belakang tu jubur dia masih ada di situ, belum lagi masih melekat di situ. Senang cerita je. Itu maksud wa alla yantaqila tadi. Kemudian yang keempat, yang kelima, wala yatra'u 'alaiha akhar. Najis tersebut mestilah tidak didatangi benda asing yang lain, contohnya lalat ataupun ulat, benda asing kalau dah ada lalat datang, terpaksalah kita guna air untuk dibersihkan. Tak boleh guna batu. Itu maksud dia. Tak didatangi benda asing lain. Kalau dalam hutan macam mana? Kan? Macam dulu-dulu kan. Dulu-dulu Cik Zul, dulu-dulu masa di kampung dulu kan, rumah tandas tu rumah kecil. Ujung rumah kita sini tu dekat bawah tepi pokok getah, sebelah pokok getah tu. Saya ingat lagi. Masa kecil-kecil dulu Cik Zul. Dan pergi tu, lalat ada je kat bawah tu, kat lubang tu. Jadi macam mana? Kena bawa pakai air lah. Sebab kalau kita berak, mesti lalat tu akan serta-merta datang. Jadi dia akan pergi kat tempat kita buang air. Kan? Jadi terpaksa guna air. Kalau tak, boleh guna batu. Kemudian yang keenam, wala yujawizu safhatahu wa khashafatahu. Apa dia? Najis tersebut mestilah tidak melangkaui papan punggung dan kepala zakar. Papan punggung ni apa dia tuan-tuan? Bahagian punggung di luar dubur yang akan terkatup apabila seseorang berdiri dan akan terbuka apabila seseorang itu mencangkung, duduk mencangkung. Itu papan punggung kita. Kan? Ya kak tengok akak, kalau akak berdiri terkatup punggung tu, nampak bentuk tu. Itu dia papan punggung kita. Jadi najis tak lebih daripada itu, dia kat situ je. Kan? Ya. Kalau lebih ada sampai kena kat punggung, sirit. Minta maaf cakap kak sirit kan. Dia lebih sampai ke dekat pangkal peha pula. Tak boleh lah pakai batu, mesti pakai air. Apa masalah? Kita punya tandas ada paip air tu jenis tekan tembak jet kan. Tembak je lah. Betul tak? Kan? Tapi kalau tak boleh guna air, guna batu, najis kita mesti jangan melebihi papan punggung. Kalau lebih, tak boleh pakai batu, kena pakai air. Dan kepala zakar, ini bagi air kencing. Kalau dah sampai ke bawah, ke batang kote tu, tak boleh pakai batu, kena pakai air. Itu dia. Tak maaf kak ini cerita ilmu, bukan cerita otak biru. Nak otak biru tak payah belajar fiqah ni. Cari je video-video yang ada. Tu memang otak biru sungguh lah. Tak maaf cakap. Ini kita belajar ilmu. Kita mendengar biarlah dengan hati yang bersih. Kesal kita nak belajar, kita nak tahu. Kalau kita dengan hati yang prejudis, mana hati kita ada masalah. Ada masalah dalam hati kita. Kan? Jadi kita nak belajar sebab nak tahu. Kita kongsi pun sebab kita nak bagi orang keliling kita tahu tentang ilmu-ilmu ni. Supaya ilmu-ilmu ni tersebar. Dan kita masukkan video, masuk YouTube supaya apa? Tuan-tuan boleh semak balik, boleh tonton semula. Kalau lupa, tengok balik. Tarikh pun kita bagi. Kuliah Zuhur, berapa tarikh? Hari ni berapa? 04/08/2020. Tulis balik, tengok. Ni dia. Pokok lupa. Lepas tu,
Janganlah kita seorang tengok. Letak dalam grup WhatsApp kumpulan kita di tempat kerja kita. Bagi orang lain tonton sama. Dapat pahala pada kita. Itu nama dia. Kemudian yang keenam tadi, ketujuh, ya, wala yusibahu ma'un. Najis tersebut mestilah tidak terkena air. Maknanya tak terkena air, ya. Kalau terkena air tak boleh pakai batu. Ya, pakai air lah kita. Tidak terkena air, ya. Maksudnya air yang bukan kita nak guna untuk bersuci. Contoh, ya. Kemudian yang ke-8 akhir sekali, wa an takunal ahjaru tahirah. Ya. Batu yang digunakan itu suci. Batu itu mesti bersih, suci, ya. Kalau kat batu tu pun ada najis juga, maka batu itu tidak sah digunakan sebagai alat istinja. Dan kalau digunakan istinja pun, istinja itu tidak sah. Ada lagi najis di tubuh badan kita. Bila ada najis di tubuh badan kita, kita berwudu, kita semayang kita sah tak? Tidak sah semayang kita. Pasal kita ada najis di tubuh badan kita. Syarat sah semayang ni, semayang solat ni, mestilah suci daripada hadas dan najis. Hadas kita tak ada dah, clear dah. Kita ada hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil pun kita wudu, ambil wudu kan. Ya, tapi sebab di tubuh badan kita ada najis. Di kotak kita ada najis, di dubur kita ada najis, maka tak sah juga semayang tu. Tu dia. Ataupun di pakaian kita ada najis. Ada pula tek cecak melekat di baju kita, tak boleh. Contohnya sejadah kita ni, tempat semayang kita, tengok sejadah tu ada taik cecak, kita tak perasan. Habis salam tengok, ada taik cecak ni. Jadi semayang kita tidak sah. Semayang lagi sekali di tempat lain, guna sejadah lain. Itu dia. Sejadah tu kenalah cuci, sebab dah kena taik cecak, kena cuci lah. Taik cecak ialah najis mutawassithah. Buang najis, air najisnya, dibasuh dengan bersih. Ada lagi tak bau, warna ataupun rasa? Tak ada dah, boleh pakai balik sejadah tu. Kalau kena taik babi, taik anjing, macam mana? Kenalah sama, kan? 7 kali air, termasuk 1 bekas air yang bercampur dengan tanah. Itu najis mughallazah. Kalau najis mukhaffafah, anak lelaki kita usia baru 6 bulan, terkencing dia tak makan apa-apa, makan susu isteri kita je, mak dia, terkencing dia dekat sejadah macam tu. Macam mana nak bersihkan sejadah tu? Spray aja. Lepas spray berkering, sejadah tu boleh pakai balik. Tu dia. Benda basic je kan, tapi kita kena tahu. Itu dia. Jadi itulah dia 8 syarat sah istinja. Syarat sah istinja menggunakan batu. Jadi insya-Allah pada kuliah kita akan datang, minggu hadapan kita akan sambung dengan fasal yang ke-6, iaitu rukun wudu. Benda basic je, benda asas-asas. Jadi ada nanti dalam YouTube rakaman kuliah ni kita share dengan kawan-kawan kita. Jadi dapatlah kita pahala menyebarkan ilmu, insya-Allah. Jadi itulah dia, untuk hari ini, yang baik dari Allah SWT, yang kurang itu daripada kita semua. Wallahu rasulullah, barakallahu fikum, wa qul la ilaha illa anta, billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.